Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam kerajaan Tuhan. Ya, kita belajar mengenai penyelamatan dan kita mau teliti masuk dalam apa maknanya bila kita berkata Yesus Kristus penyelamatan kita dan apa Yesus telah buat. Yesus telah menebuskan kita dari kematian, daripada kehakiman Tuhan, daripada kuasa syaitan dan juga daripada nafsu kita sendiri. Ya. Kita belajar dengan teliti ayat-ayat Tuhan. Ya, pertama kita berkata kehakiman Tuhan. Yesus telah tebuskan kita daripada kehakiman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika babak 1 ayat 10. Dia berkata, ya. Mereka juga berkata bahawa kamu menantikan kedatangan anak Allah dari syurga, iaitu Yesus, yang sudah dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Yesuslah yang menyelamatkan kita daripada kemarahan Allah yang akan datang. Yesus telah melakukannya. Ya. Dalam 1 Tesalonika babak 5 ayat 9. Dia berkata, Allah memilih kita bukannya untuk mengalami kemarahannya, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sebagaimana kita kata, kalau kita sakit, ya, kita pergi jumpa doktor, right? Kalau hati kita sakit, kalau iman kita sakit, kalau dosa ada dalam hati kita, macam mana kita boleh ubah keadaan itu? Iaitu kita tahu Yesus datang sebagai penyelamat untuk menebus kita daripada kematian. Kerana upah dosa adalah kematian. Sekarang Yesus datang dan berkata, saya datang untuk menyelamatkan kamu daripada kehakiman Tuhan. Ya. Dan dalam Roma babak 5, kita mencarinya, Roma babak 5 ayat 9 berkata, melalui kematian Kristus, kita sekarang berbaik semula dengan Allah. Oleh itu, kita pasti akan diselamatkan oleh Kristus daripada kemarahan Allah kelak. Ya, sungguh baiknya kita tahu melalui kematian Kristus kita boleh berbaik semula dengan Allah. Ya. Dahulunya Adam dan Hawa sebagai manusia yang dicipta oleh Tuhan memberontak terhadap Tuhan dan kita dipisahkan sebagai manusia. Perhubungan kita dipisahkan daripada Allah Bapa. Dan sekarang kerana penyelamatan Yesus Kristus, kita dapat berbaik semula dengan Allah Bapa. Ya. Yang kedua kita nak belajar adalah kita telah ditebus daripada kuasa syaitan. Dalam Kisah Rasul-Rasul ayat 20 babak 26. Mari kita mencarinya. Kisah Rasul-Rasul babak 26. Banyak ayat Tuhan yang kita mau meneliti. Babak 26 ayat 18. Dia berkata, untuk membuka mata mereka supaya mereka keluar dari kegelapan dan memasuki cahaya yang terang, supaya mereka dilepaskan daripada kuasa iblis lalu dikuasai oleh Allah. Ya. Bila kita
dalam dunia ini, kita dalam kegelapan dan kita tidak tahu kita dalam kegelapan. Sampai kita diberitahu oleh Allah bahawa kita dalam kegelapan. Ya, itulah Tuhan Allah Bapa mesti mengutus Yesus Kristus supaya kita tahu kebenaran dan apa berlaku, ya, untuk membuka mata kita supaya kita keluar dari kegelapan dan kita masuk dalam cahaya yang terang, supaya kita dilepaskan daripada kuasa iblis lalu dikuasai oleh Allah Bapa. Sungguh baiknya Allah Bapa, ya, membawa kita keluar daripada kuasa syaitan, ya. Dalam Kolose 1:13. Kita mencari Kolose 1 babak 1 ayat 13 berkata, Allah sudah menyelamatkan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke bawah pemerintahan anaknya yang dikasihinya. Ya, Allah sangat mengasihi anaknya, iaitu Yesus Kristus, dan dia membawa kita kepada Yesus Kristus dalam pemerintahan anaknya yang dikasihinya. Ya, sungguh baiknya. Dalam Ibrani babak 2 ayat 14. Ibrani babak 2 ayat 14 berkata, oleh sebab mereka yang disebut anak-anak adalah manusia yang terdiri daripada darah dan daging, maka Yesus sendiri menjadi seperti mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Dia berbuat demikian supaya dengan kematiannya dia dapat memusnahkan iblis yang menguasai kematian. Ya. Iblis yang menguasai kematian. So Yesus Kristus datang, mati, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan dan dia hidup selama-lamanya. Itulah kita yang harapkan dengan penyelamatan ini. Dalam iman kita hidup selama-lamanya dengan Yesus penyelamat kita. Ya. Dalam 1 Yohanes babak 3. 1 Yohanes babak 3 ayat 8 berkata, sesiapa terus menerus berbuat dosa, dia anak iblis. Kerana iblis berdosa sejak permulaan. Justru untuk hal inilah anak Allah Yesus Kristus datang bagi memusnahkan pekerjaan iblis. Ya. Yesus datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis supaya iblis, iaitu syaitan, tak ada kuasa ke atas kita lagi, kerana kita telah dipindahkan daripada kegelapan kepada cerah terang Tuhan. Ya. Yang ketiga kita mau meneliti adalah nafsu kita sendiri. Ya. Penyelamatan Yesus boleh menebuskan nafsu kita sendiri. Dalam Filipai babak 3 ayat 19. Carinya. Filipai babak 3 ayat 19. Dia berkata, hidup orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran kerana mereka bertuhankan keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan.
Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya. Kita memenuhi segala nafsu kita. Itulah maksudnya di duniawi ini. Hidup orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran kerana mereka bertuhankan keinginan tubuh mereka sendiri. Mereka membanggakan hal-hal yang seharusnya memalukan. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya. Bila nafsu kita naik, kita hanya ingatkan kita sendiri. Saya mau. Ya. Ya. Yang kedua, kita mau mencari dalam 2 Korintius babak 5. 2 Korintius babak 5 ayat 15 berkata, Kristus mati untuk semua orang, supaya orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kebaikan mereka. Ya. So kita maksud kita yang sudah menerima penyelamatan ini akan hidup untuk Yesus Kristus kerana dia telah menebuskan kita. Ya. Dan kita boleh memanggil Allah Bapa kerana warga negara kita sekarang menjadi warga negara Allah Bapa. Ya, kita dipunyai oleh Allah Bapa. Sungguh baiknya. Ya. Mari kita juga meneliti Titus babak 3. Ayat 3 sampai ke ayat 6 dia berkata, kita harus bersikap demikian kerana dahulu kita bodoh, tidak taat dan kita sesat. Kita diperhambakan oleh berbagai-bagai nafsu dan keinginan di duniawi ini. Hidup kita dipenuhi dengan perasaan dengki dan cemburu. Dan kita saling membenci. Tetapi Allah, penyelamat kita, menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ya, dia menebus kita. Dia mencurahkan darah supaya kita boleh ditebuskan daripada dosa. Dia menyelamatkan kita bukan kerana perbuatan baik kita, tetapi kerana belas kasihannya kepadanya. Ya. Allah menyelamatkan kita melalui rohnya yang mengurniakan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Allah melimpahkan rohnya kepada kita melalui Yesus Kristus, penyelamat kita. Ya. So kita mengakui bahawa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Kerana kasih sayangnya, dia menyelamatkan kita. Bukan kerana kita buat baik. Berapa baik kita boleh buat? Apakah taraf kebaikan Tuhan dan taraf kebaikan kita? Ya, sungguh besar perbezaannya. Oleh itu, Tuhan mesti hantar penyelamat supaya kita dapat ditebuskan. Ya, sungguh baiknya. Dalam 1 Petrus babak 1 ayat 18. Kita mencarinya. 1 Petrus babak 1 ayat 18. Dia berkata, kamu mengetahui apa yang telah dibayarkan untuk membebaskan kamu daripada kehidupan sia-sia
yang kamu warisi daripada nenek moyang kamu. Bayarannya bukanlah suatu yang dapat dimusnahkan seperti perak atau emas, ya, tetapi korban yang sangat berharga, iaitu Yesus Kristus sendiri, yang menjadi seperti domba yang tidak bercacat celah. Dia dipilih oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan. Ya. Ini sungguh baiknya kerana walaupun dia seorang raja, seorang Tuhan, seorang yang berkuasa, dia rela menjadi manusia supaya dia boleh datang ke dunia ini untuk menghapuskan kuasa kematian dan kita boleh hidup dalam Yesus Kristus. Itulah kita mengatakan bahawa penyelamatan itu adalah datang daripada Yesus Kristus. Kerana kita tidak boleh kenal Allah sebagai bapa atau kawan sebelum kita dapat wahyu bahawa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat menerima wahyu daripada Yesus Kristus bahawa dia mengabarkan dan memberitahu kita Yesus Kristus adalah penyelamat dunia ini, dan kamu mau percaya akan penyelamatan ini. Sekian, terima kasih. Shalom.